Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustaz-ustaz, para alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita di rumah Allah ini di waktu yang mana kebanyakan daripada manusia tak dapat menyahut cabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pagi ini Allah pilih sekali lagi kita berada di rumah Allah ini yang namanya masjid, dapat kita solat berjamaah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala suka ataupun sayang nak bagi kita ni jadi baik, maka Allah akan pilih kita. Wa may yuridillahu bihi khairan ufaqqih fiddin. Bila Allah nak jadikan seorang tu baik, dia akan bagi kita faham akan agama tu. Kalau kita tengok, kita amat-amati, bukan semua orang sebenarnya. Apakah Allah tak pilih semua? Allah pilih semua. Sebenarnya Allah kurniakan manusia ni, Allah kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Di antara seluruh makhluk yang Allah cipta ni, tak kira lah yang besar dan yang kecil. Yang sebesar-besar ni, sebesar-besar ni apa? Sebesar-besarnya Ar-Rash itu, besar, makhluk yang paling besar dia. Tetapi walaupun besar, manusia lah merupakan makhluk yang paling pertama sekali yang ada dalam ilmu Allah. Tuan-tuan, manusia ni hebat tak hebat tuan-tuan? Dikarenakan manusia ni lah Allah cipta alam ni, yang namanya dunia ni, kan? Yang namanya macam-macam lah, langit lah, apa, disebabkan manusia ni. Apa yang ada special sangat pada manusia ni? Ya ayyuhallazina amanu, Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, apa persediaan kita? Persediaan untuk apa? Untuk hari esok. Bukan hari esok tu hari Ahad dah, hari kita nak mati. Kita ni semua besok ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila? Wallahu alam. Tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Samalah dengan COVID-19 ni pun, COVID-19. Maupun tuan-tuan kata COVID-19, tempat saya COVID-19. Siapa kena tu mana, itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni di dalam keadaan, orang kata apa? Darurat lah itu. Dalam keadaan yang tertekan, hidup di dalam suasana tertekan. Perbezaan di antara hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan kita umat akhir zaman. Allah tu sayang kita tuan-tuan. Allah sayang kita. Nasib baiklah kita ni tidak hidup, dilahirkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tak tahu kita mampu ke tak mampu nak menghadapi seperti mana keluarga Sumayyah diseksa, dizalimi, Bilal bin Rabah. Tak tahu kita kuat ke tak kuat iman tu. Tapi Allah pilih kita jadi dilahirkan kita umat akhir zaman. Tentu siapa-siapa yang mati dalam suasana ni, mati syahid ni. Sebab apa? Mati dalam keadaan wabak. Jadi jangan takut. Kita ikut SOP semua. Okay. Sebagai pengenalannya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, manusia ni asalnya mana? Allah kata apa? Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada malaikat dia nak cipta manusia sebagai khalifah dekat bumi ni. Apa pentingnya Allah nak cipta kita ni? Pernah dah kita fikir
Sebab apa Allah pilih aku ni? Sebab apa Allah cipta aku? Ada orang tanya, kenapa Allah tak bagi semua orang Islam? Semua manusia ni Islam. Kenapa Allah tak buat macam tu? Allah dah bagi contoh dah. Allah cipta malaikat. Malaikat tu buat dosa ke? Tak ada dosa pun. Akal ada tak ada? Nafsu tak ada. Boleh ke hidup macam tu? Jadi baik macam tu? Tidak makmurlah alam ni. Maka Allah cipta manusia. Manusia ni Allah cipta, ada dua pula kumpulan dia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Macam mana boleh jadi kafir? Macam mana boleh jadi muslim? Itu juga adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah minta lahirnya. Kita pernah minta, ya Allah lahirkanlah aku sebagai orang Islam, lahirlah aku sebagai manusia. Tak pernah. Tapi itulah Allah pilih. Kan? Jadi hargailah Islam yang ada ni. Kita tengok, kita baca mass media, kita tengok mass media, kita tengok ada orang yang dah Islam murtad pula. Masya Allah tuan-tuan. Islam ni tuan-tuan, Allah untung tak untungnya Islam. Kita ni di akhirnya di mana? Semua besok kita dah mati. Akhirnya kita di syurga. Orang Islam ni, Nabi kata apa? Imannya sedikit saja, sebesar zarah. Dalam hati dia, Nabi akan bagi syafaat, masuk syurga dia. Tu yang paling koman sekali lah. Orang tahu kata koman. Nabi cerita apa? Orang yang paling akhir sekali merangkak keluar daripada neraka dan masuk syurga. Tu yang paling akhir sekali. Dan Nabi kata, aku kenal dia, siapa dia? Tuan, Nabi kenal. Tapi sahabat tanya, siapa dia? Nabi tak beritahu. Nasib baik Nabi tak beritahu tuan-tuan. Kalau Nabi beritahu lah, tengok-tengok Nabi sebut nama kita, macam yang tak masuk syurga lah. Tu yang kita Nabi Muhammad SAW. Kan? Manusia ni dicipta oleh Allah SWT. Tuhan ni Tuhan. Tuhan ni adalah satu yang kita tak boleh nak imagine, nak fikir pakai akal yang sempurna ni, tak sampai. Hak Allah. Kenapa jadi macam tu? Itu sebab sama mana-mana manusia pun tak ada. Tuan-tuan pernah mimpi jumpa Tuhan tak? Tak pernah. Siapa satu manusia pun tak pernah. Sebab apa? Allah Ta'ala ni, yang namanya Tuhan, yang namanya Allah Ta'ala tahu lah. Kalau aku bagi mimpi lah manusia ni Tuhan, nanti dia akan lukis muka aku, dia buat satu poster, dia semua gambar tu. Betul tak? Ada. Sebab Allah lebih mengetahui. Sebelum Allah nak cipta ni alam ni, contoh ni, bukan ni, contoh ni lah Tuhan, contoh ni Tuhan. Sebelum Allah cipta ni semua ni, langit nak arasy nak apa dah semua ni, sebelum tu, dalam akal manusia ni, sebab apa Allah cipta manusia? Sebab ni Allah ni, dulu ni Tuhan ni, siapa pun tak kenal dia, siapa pun tak tahu dia ni namanya Allah, tak kenal. Kenapa diberi peluang kepada manusia hidup kenal Allah ni? Tu untung kan? Maka Allah cipta manusia. Sebab hanya manusia saja yang boleh kenal ni lah Allah. Yang bagi kenal itu pun siapa? Allah juga. Kita nak kata apa tuan-tuan? Apa yang ada pada diri kita yang kita nak bangga-bangga sangat? Tak ada apa, tak ada apa. Allah petiknya tu jalan kita. Allah juga pilih kita berada pagi ni. Masya Allah. Tu. Jadi bila Allah cipta saja kita, manusia ni, kan? Allah tak biar macam tu ya. Allah tanya pula kita, alastu bi rabbikum, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah tanya roh kita ni semua, roh manusia daripada zaman Nabi Adam lagi sampai dengan manusia yang paling akhir sekali. Dia mati hari ni, besok kiamat. Tu. Tak kira kalau dia Hindu ke, dia Barack Obama ke, Donald Trump ke, tak kisah. Roh dia dulu Allah tanya, alastu bi rabbikum. Ni roh-roh manusia. Siapa aku ni? Allah tanya kepada roh-roh manusia, siapa aku? Kita pun ada, roh kita pun ada. Semua manusia kata apa? Alastu bi rabbikum, qalu bala, sahibnya, engkau lah Tuhan kami. Kita
melafazkan syahadah tu. Roh orang kafir pun kata juga. Dia pun kata juga. Tapi kenapa dia lahir? Sebenarnya kata Nabi, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua manusia, bayi-bayi yang lahir daripada perut ibu dia, semuanya Muslim ketika itu. Itu sebabnya anak-anak orang kafir yang lahir mati. Ada yang Allah masukkan dalam syurga, ada yang Allah masukkan dalam neraka. Pun ada. Allah zalim ke? Tak, sebab Allah tahu kalau aku hidupkan Muhammad ni sampai ke dewasa, dia tetap akan kufur. Masuk dalam neraka. Yang mana yang masuk syurga, jadilah pelayan syurga. Berbeza dengan anak-anak orang yang dilahirkan oleh ibu yang Muslim. Kita pernah minta ke, ya Allah lahirkanlah aku daripada seorang ibu yang Muslim? Pernah? Kita pun tak tahu siapa keluarga dia, tapi Allah ada. Siapa yang susun? Allah Ta'ala daripada azali. Perjalanan hidup kita ni Allah dah atur dah. Dalam perjalanan itu, as time goes, dalam proses perjalanan itu, Allah suruh kita gunakan akal. Itu sebab orang kafir, walaupun Allah bagi dia kafir, Allah bagi dia peluang kan? Bagi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bagi hang akal. Dengan akal dia fikir. Itu sebab orang Islam pun Allah suruh gunakan akal. Ada juga dia Islam, aku Islam tak apa, jadi masuk syurga juga. Semayang tak juga. Aku Islam tipu tak apa, Islam juga. Itu akal. Semua yang ada pada diri kita, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, Allah akan tanya pada dia. Especially akal Allah tanya. Kat mana hang bubuh pakai? Kat kepala lutut ke? Kepala atas. Tanya. Mana nafas yang habiskan tu? Tubuh badan hang yang daripada kuat jadi lemah, mana hang habiskan? Oh, Allah tanya tuan-tuan. Sebab tu semua hak Allah. Kita nak kata Allah saja, Allah yang tu pun nak tanya kan? Kita sebagai bapa pun bila kita bagi duit dekat anak, kita tanya, you nak buat apa ni? Kau nak buat apa duit ni? Itu kita. Tak mahulah Allah. Apa yang Allah bagi kepada kita, keistimewaan tu, semua Allah tanya pada dia. Rezeki yang aku bagi dulu hang buat apa? Nafas yang aku bagi dulu hang buat apa? Semua Allah tanya. So kita nak kata apa? Tapi itulah Allah utuskan seorang makhluk ataupun insan yang paling mulia di alam maya ini, no other than siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang Muhammad. Muhammad sayang kita, masya-Allah. Kita sayang Muhammad, sayang Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada manusia ni, sayang hang dulu, kenal aku. Tapi tak kita pakai ayat tu, kita buat ayat pengasih pula. Masya-Allah. Oleh kuntum mulia kita mus. Tu ayat pengasih. Bolehlah kau nak belajar apa ni? Tu. Sebab Nabi, Allah utuskan Nabi. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW, ni wahai Muhammad, anak bagi umat-umat masuk syurga senang. Ni jalan dia, ni jalan dia, ni jalan dia, tuan. Tu ada the way to get through to the heaven. Ada. Kalau kita tak ambil peluang lagi, ni macam kita duduk dalam ni. Mati tuan-tuan. Katalah kita, salah seorang daripada kita mati, bukan kita minta. Mati dalam majlis ilmu. Nabi kata apa? Masuk syurga. Tak mau kita, tak senang aja Allah bagi. Tapi nak boleh duduk dalam majlis ilmu ni, Allahu Akbar. Kan? Duduk setengah jam okey. Sampai 45 minit kita tengok. Masuk minit ke 40 kita tengok dah berubah. Duduk position, kadang-kadang ada pegang lutut, julur kaki. Tu mana ustaz pun kena faham lah, kena berhenti lah. Kan? Kuliah subuh bukan boleh lama-lama tuan-tuan. Kuliah subuh lah yang paling senang sekali, dia punya limit. Daripada gelap timbul terang, berhenti. Tu yang nak susah berhenti ni kuliah maghrib. Daripada gelap ke gelap sampai ke tengah malam. Jadi Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS. Siapa yang cipta? Kita daripada mana dicipta oleh Allah SWT? Kenapa Allah cipta kita daripada tanah? Tak dicipta daripada kristal ke? Manusia hebat daripada tanah.
Allah nak ajar manusia daripada azali lagi bahasanya manusia ni, you are nowhere. To me, you are nowhere. Pada aku, kau tak ada apa. Tanah ada. Itu sebab bila kita mati, kita dikebumikan dalam tanah. Ada orang kebumi kat awan. Ada. Sebab jasad kita ni daripada tanah. Allah SWT, kita pendek-pendekkan sikit, Allah SWT arahkan bila Allah beritahu malaikat, wa isqulna lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah, wahai malaikat, aku nak cipta manusia ni. Allah cerita dalam Quran. Ambillah, Allah utuslah Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam turun ke bumi ni, ambil tanah tu, ambil tanah daripada seluruh pelusuk bumi ni, ambillah tanah hitam, tanah seluruh semua. Bumi tak bagi, bumi kata no. Naik balik Jibril alaihissalam dengan Mikail. Allah tanya, mana tanah? Bumi tak bagi. Hantarlah Israel. Dia bagi salam kepada bumi. Bumi kata no, aku tak izinkan. Sebab apa? Bumi kata aku tak mau daripada unsur-unsur daripada tanah aku ni tadi masuk dalam neraka. Bumi tak mau. Israel ambil juga, ambil tanah selutnya, tanah gambutnya, tanah hitam, tanah putih. Itu sebab kulit manusia ni berbeza. Ada yang warna hitam, warna putih. Yang hitam tu mungkin daripada tanah gambut tersebut. Duduknya tu lah, digaul, kan, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Maka yang bentuk kita punya, bentuk badan ni, Israel alaihissalam. Allah kata, wahai Israel, kau buatlah bentuk manusia ni. Nabi Adam alaihissalam, bentuk pertama Nabi Adam 60 hasta tinggi dia. 60 hasta tinggi mana? Dan kita besok bila kembali balik dalam syurga, tinggi kita besok 60 hasta juga. Kita 60 hasta, isteri kita 60 hasta. Tu. Tak tahulah kita kenal tak kenal, tak tahulah masa tu isteri kita. Kita walaupun katalah mati umur 90 ke berapa, 80 ke, masuk syurga umur 30 tahun. Jadi muda balik 30 tahun. Sebab apa? 30 tahun. Allah tahu dah, manusia ni, lelaki khususnya umur 30 lah, umur yang paling ganteng sekali. Masa tu saya cerita lah, mengorak ni senyum ni mesti dapat kan, tuan-tuan kan. Isteri kita umur 17. Bila masuk dari syurga, kita pun tak pernah tengok isteri kita umur 17. Pernah? Tak pernah. Dia tengok dari syurga, punyalah cantik isteri kan, isteri kita tu. Sebab apa dia cantik? Sebab dia taat kepada kita. Suami dia kata, yang abang ingat abang nak tambah cawangan, sila abang. Tu boleh calon syurga tu. Contoh lah. Maka jadi Nabi Adam. Nabi Adam AS dah duduk elok dah tuan-tuan dalam syurga tu. Dah duduk dah dalam syurga tuan-tuan, syurga. Sedangkan Nabi kata siapa yang duduk dalam syurga ni tak teringat, dunia ni tak teringat. Tapi Nabi Adam terpedaya oleh bisikan iblis, kan? Nabi tak tahu kan, Nabi Adam tak tahu kan duduk dalam syurga tu. Kemudian sebab apa dia boleh terkeluar? Sebab wa isqulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Tipu daya di iblis. Bila Allah kata wahai para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Sebab apa? Iblis aba wastakbar, takabur. Takabur itu sifat iblis. Hilang dalam dia sifat takabur itu. Tapi sifat itulah yang ada pada manusia. Sombong, takabur, ujub, dia automatik akan datang. Contoh, duit tak ada, tak apa tuan-tuan, duit tak ada. Sombongnya tak nampak, takaburnya tak nampak. Dapat duit tuan-tuan, automatik jadi sombong. Tuan-tuan, Aziz Akbar dah tunjuk dah cara macam mana. Bila tak ada duit ni, Allah tebang kayu cerita dia. Bila ada duit, jalan pun lain, jalan, cakap pun lain, kan? Kita tengok orang-orang yang hebat-hebat ni, yang ada gelaran-gelaran datuk ni, dia kalau tak batuk pun 3 kali ya batuk. 3 kali ya 3 kali ya bila tu. Kalau dulu masa tak datuk, orang bangkai batuk kan.
cakap pun lain. Macam mana dia jadi betul? Itu sifat syaitan. Jangan ada. Kenapa Allah anugerahkan sifat mazmumah tu? Yang ni sifat yang sifat-sifat tercela tu kepada kita. Tu yang nama ujian tu. Allah nak uji kita. Tuan-tuan, hidup kita kat dunia ni, right from the moment kita lahir tu, bila kita balik sampai kita nak mati, ujian yang Allah bagi. Allah nak tengok kita, tuan-tuan, nak masuk syurga dia, tuan-tuan, dia kena ada ujian. Cikgu nak tahu anak murid dia faham tak faham, pandai tak pandai, buat ujian. Dia tahu access. Dia ni CA ni okey. Sama ada Allah pun, Allah bagi kita ujian. Allah bagi kita susah sikit, Allah bagi kita kaya, ujian. Allah bagi kita sehat, ujian. Sakit, ujian. Semuanya Allah. Itu semua makhluk tu. Sakit, kaya, itu semua makhluk. Jadi kita hidup kat dunia ni kena faham dan kena Tuhan tu asal usul kita sama. Jadi kenapa ada yang kafir ketika mana mengaku bahawasanya qalu bala syahidnya tadi tu. Orang kafir ni tadi, roh orang kafir kata apa? Engkau pun Tuhan kami. Ketika mana mereka mengaku itu, hatinya was-was ketika itu. Ya tak ya, ya tak ya. Kita ni Allah pilih, Allah sendiri pilih. Begitu yakin engkau lah Tuhan kami. Sampailah kita husnul khatimah. Untung tuan budak Islam buat kerja sikit dapat pahala. Allah bagi kita sebagai manusia ni dua ganjaran. Satu, di dunia ni kita buat kebaikan, kita dapat dua. Satu, kita usaha-usaha, kita dapatlah hasil dia yang dalam bentuk material. Contoh, kita kerja-kerja dapat gaji, duit. On top of that, kita kerja dan dapat gaji pula, ikhlas pula tu, dapat lagi pahala. Pahala ni suatu yang tak nampak. Bila kita nampak? Bila kita mati saja. Kita nak mati je, roh sampai sini saja, nampaklah semua tu. Allah akan buka hijab kita. Sekarang ni kita terhijab. Tuan, perjalanan roh sampai sini saja, sampai di ghar-ghara ni. Kenapa disebut ghar-ghara? Bila roh sampai sini, tuan, Allah nak kata cerita apa? Allah sayang kita tu. Dah lah dia cipta kita, dia bagi kita hidup kat dunia ni, dia bagi kita rezeki, dia tentukan kehidupan kita. Sampai nak mati pun dia bagi tahu kita, Syekh, roh hang dah sampai sini lah. Nak bagi tahu siapa? Bagi tahu orang sekeliling. Supaya apa? Ingatkan dia dengan kalimah la ilaha illallah. Roh sampai sini. Sebab apabila roh sampai sini, dia akan punya tu sampai. Jadi orang yang sekeliling, maka talkinkan dia la ilaha illallah. Tu je. Habis dah ayat hamba Allah tu tinggal dunia. Man qala ilaha illallah daqala jannah, kata Nabi. Sebut la ilaha illallah. Tuan-tuan, nak bagi kita sebut la ilaha illallah tu pun siapa? Bukan kita, Allah juga. Bukan mulut yang nak sebut, tuan-tuan. Ni hati. Hati yang sentiasa ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hati yang sentiasa ingat Allah, kami jadi tenang. Hati lah. Sebab di hati ni ada akal. Akal dekat mana akal? Orang kata akal kat kepala, tuan. Akal sini. Itu sebab bila kita pandang, kita kata kita pandang dengan mata. Hati ni lah yang berkenan. Hati ni kata, okay, dia injek kepala otak, pergi ke mulut kata, I love you. Hati yang kita masa kita hidup ni, apa sikit kita ingat Allah, barulah berupaya kita boleh sebut la ilaha illallah. Itu sebab tubuh badan kita ni semua ada connection, saraf dia. Bila roh sampai sini, tuan-tuan, habis jam. Tapi ketika masa itu ada satu organ yang Allah izinkan dia flexibility dia boleh bergerak lagi, yang namanya lidah. Itu sebab Allah buat lidah tidak bertulang, nama dia tidak bersendi. Dia boleh sebut. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tutup mulut, tuan-tuan sebut la ilaha illallah. Boleh ke tak boleh? Boleh.
Masa tu tak kira lah, bapak tajwid tak kira. Janji boleh sebut la ilaha illallah. Tetap gigi nak sebut lah la ilaha illallah. Sayangnya Allah tuan-tuan, tak juga kita duduk dalam syurga ni tu. Dan Tuhan mana lagi nak cari macam tu? Jadi tugas kita tak habis di situ saja. Kita kena tunjuk akhlak yang baik sebagai orang Islam. Jadi orang kafir. Sebab apa Nabi Muhammad SAW, akhlak dia ada orang boleh tengok orang Muslim Islam. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang tengok, orang tanya, cikgu you, saya tengok you. Feel good. Saya suka. Can you tell more about Islam? No, Islam. Kan? Allah Akbar. Tuan muslimin muslimat rahimahumullah tu. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kemudiannya Nabi Adam adalah salah satu daripada manusia yang dilahirkan tanpa ibu. Manusia yang kedua lahir tanpa ibu adalah Siti Hawa. Tok nek kita rumah Siti Hawa. Fitrahnya seorang lelaki, tuan-tuan, Allah nak cerita apa? Fitrah seorang lelaki, dia tak boleh hidup seorang. Dia kena ada teman. Maka Nabi Adam alaihissalam inginkan berteman di atas, terlintas di hati dia, kalaulah ada teman. Boleh juga sembang-sembang dari syurga. Ialah Nabi Adam seorang dari syurga. Syurga yang seluas itu. Maka Allah tidurkan Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam tidur Nabi Adam itu dimimpikan berjumpa dengan seorang makhluk yang namanya wanita, Siti Hawa. Terjaga tidurnya Nabi Adam, tengok tu di sebelah kanan dia dah ada apa yang dimimpi tadi tu, Siti Hawa. Maka bila Nabi Adam tengok Siti Hawa macam tu, terus nak pergi angkat, biasa orang lelaki. Maka Allah kata, wahai Adam, bawa tenang. Kan? Sampailah sekarang lelaki dia dua. Kan? Maka ketika itulah lemahnya lelaki ni dengan wanita tu, wujukan Siti Hawa. Iblis yang tadi tak mau sujud kepada Allah SWT tadi tu, kepada Nabi Adam AS, Allah perintah, wahai Iblis, keluar kamu daripada syurga. Di sini apa pengejaran dia, tuan-tuan? Iblis ni yang Allah dah tak suka lah. Tapi bila Iblis berdoa, bermunajat kepada Allah, Allah boleh terima. Iblis kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau dah buangkan aku, Engkau dah keluarkan aku daripada syurga. Aku nak minta dua permohonan. Boleh kan? Allah kata, okay. Yang pertama, Iblis kata apa? Ya Allah, panjangkan umur aku sampai besok kiamat baru mati Iblis. Daripada zaman Nabi Adam, Iblis tak mati-mati. Allah kata okey, Allah kabul. Yang kedua, izinkan aku mengganggu gugat iman umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang beriman. Allah izinkan. Itu makhluk yang Allah dah hina lah. Tambah kita yang Allah muliakan ni, tuan-tuan, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti ada dalam hati ni, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah jadi semuanya mukmin Islam belakangan. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, tu perjalanan hidup manusia. Daripada hari pertama kita lahir sampailah hari kita nak mati besok. Dia berlawan je, tuan-tuan, 5 minit. Dia berlawan je. Hidup kat dunia ni berlawan. Dulu kita lahir-lahir dulu, semua orang seronok, orang gelak, orang tepuk tangan lahirnya kita kat dunia. Ada yang lahir ketika itu dalam rumah besar, bilik besar, orang sekeliling seronok. Kemudian orang mandikan, orang balut kita dengan kain napkin, orang sini dukung, orang sana dukung, semua seronok. Dulu kita keluar daripada perut ibu, akhir sekali kita masuk dalam perut bumi pula. Ketika itu semua orang menangis. Tak ada dah yang gelap, tak ada dah yang ketawa. Dimandikan juga oleh orang.
Dulu kita kecil-kecil pun dimandikan oleh orang, dibalutkan oleh orang. Akhir sekali pun dimandikan oleh orang, dikafankan oleh orang, disolatkan oleh orang. Dulu kita di azan dan di iqamah, tunggu nak solat saja. Itu sebab hidup kita ni tuan-tuan tak lama pun di antara azan dan iqamahnya. Habis solat, orang solatkan kita habis, tinggal kita masuk balik tanah, ya? Dengan tanah juga kita habis, dissolve habis. Itu sebab kita ni, kalau kita buat kerja-kerja berat ni, jangan keringkan badan ni. Biar dia kering itu betul-betul daki kita tu, itulah tanah, kecil untuk tanah, kan? Masuk dalam tanah besok lain pula cerita dia. Ramai orang kata apa? Mati besok habis. Mati tu tak habis. Mati ni bermula satu kehidupan yang kekal abadan abada. Mati tu bukan habis tu kan? Hidup yang tidak akan mati lah. Tu yang kena seksa yang mati dalam husnul khatimah tadi dengan kalimah la ilaha illallah, selamatnya. Berbahagia oleh Allah. Kita nak tengok bahagia tak bahagia tu dua je. Ketika benar ruh sampai sini, ruh kita sampai di ghor-ghorah ni, dua saja kita boleh tahu. Kalau malaikat maut dengan malaikat rahmat yang datang dengan berpakaian putih, selamat kita. Orang tu dah tahu dah dia ahli syurga dah. Kalau malaikat maut dengan malaikat azab yang datang, dia tahu dah dia ahli neraka. Itu sebab tuan-tuan, saya juga urus jenazah. Sebelum jumpa lagi lah orang muslim ni mati, mata dia terbelah, mati dalam husnul khatimah. Kita tengok orang kafir mati, mata dia terbelah. Sebab apa? Dia tak pernah jangka bahasanya ni dua malaikat ni. Orang kafir pun dua malaikat ni datang juga. Ketika itu malaikat maut, dia malaikat Israel, malaikat maut ni berbeza, dua malaikat yang berbeza. Kisah dia, malaikat maut ni merupakan malaikat yang paling besar sekali. Nabi kata satu hari malaikat-malaikat ni semua berkumpul, macam-macam jenis malaikat. Tiba-tiba ada satu malaikat yang terbang melalui kumpulan yang ramai. Malaikat tanya Allah, ya Allah, ada apa tu? Allah kata, itulah malaikat maut. Israel ada masa sini, Israel tak cabut nyawa. Maka Allah kata, bersatulah malaikat maut dengan Israel ni. Jadi itu punya besar. Sebab ganasnya malaikat maut. Harap-harap tuan-tuan kita, muslim-muslim rahimahumullah, moga kita diberi oleh Allah SWT mati di dalam husnul khatimah. Dan sementara kita hidup pada dunia ni, diberi peringatan oleh Allah SWT sentiasa agar kita menjadi orang beriman juga. Maka saya rasa sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Nazir, Tuan Nazir pada Tuan Mursi pada. Setengah orang masjid kita sebut Mursi ni kita tak terima. Dia kata saya Nazir. Nazir dan Mursi sama lah. Nazir ni Arab sikit. Yang saya tengok suasana masjid yang penuh barakah, kita tengok bercantik. Jadi itu tunjuk menandakan pengurusannya terbaik. Moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita bertemu dia di waktu, insya-Allah. Kita sudahi dengan tahsil kafarah dan surah Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la